Selamat datang ke channel DIY Megat. So hari ini aku akan menceritakan tentang sistem circulation air, sistem skimmer. Okey, sini aku ada buat gambar rajah. Okey, kolam ni aku gunakan sistem skimmer. Sebenarnya dalam pembuatan kolam renang ni dia ada dua sistem yang kita boleh guna. Satu skimmer, satu overflow. Overflow ni aku tak boleh nak ceritakan dekat sini lah sebab aku DIY skimmer. Okay. So skimmer ni, okay, untuk sistem skimmer ni, apa benda yang korang perlu ada adalah skimmer. Okay. Nanti aku akan tunjukkan secara fizikal lah. Ni aku tunjuk gambar rajah dulu. Okay, yang kedua korang kena ada pipe cover main drain ni. Okay, ni pipe dia. Cover bukan pipe . Okay. Yang ketiga, pump. Okay. Valve ni antara dua, perlu dengan tak perlu. Kalau kau rasa perlu, pasanglah. Kalau tak perlu, tak apa. Dan yang ketiga, sand filter. Okey, sistem skimmer ni dengan sistem main drain ni fungsinya menyedut. Okey. Sistem dia sama, menyedut. Okey, skimmer ni akan menyedut air pada paras atas lah. Okey, dia akan menyedut pada atas dan main drain ni dia akan sedut pada bahagian bawah. So dia akan menyedut sekali. Okey. Dia akan menyedut sekali sebelum sampai ke pump. Okey, kalau boleh korang pasang stop cock lah. Stop cock ni maksud aku on off punya pipe. Dia panggil ball valve. Okey, korang jadikan satu, pergi ke pump. Pump akan naik ke valve. Valve ni fungsi dia, kita tak nak air daripada sand filter ni ataupun kotoran daripada sand filter ni masuk balik ke kolam. Okay, dia akan masuk balik ke kolam. So kita gunakan valve ni untuk blocking segala partikel yang kata orang halus-halus ke, macam pasir, benda-benda yang ni lah, yang kita tak nak masuk ke kolam balik lah, air kotor ke apa kan. Okay. So daripada sand filter ni tadi akan masuk balik ke kolam melalui dua cara. Satu, eyeball. Satu lagi, water fountain. Okay. Faham ? Ini keadaan pipe ni sebenarnya dia di luar kolam, di sisi kolam. Okay, sisi kolam . Ni bukan dalam kolam tau. Ni sisi kolam. So korang kena tarik pipe tu ke sisi kolam. Okay, sekarang ni aku tunjukkan fizikal dia. Okay, yang aku sebut skimmer tadi ni. Ni skimmer. Kedudukan skimmer ni dia akan ke dalam sikit, lebih kurang dalam 2 cm lah. Kalau kau tengok paras dia, mulut ni. Okay, dalam skimmer ni dia ada pintu tau. So bila skimmer ni menyedut, okay, nampak tak? Okay, bila skimmer ni menyedut, pintu ni akan terbuka untuk masukkan partikel-partikel halus macam serangga, daun-daun kering ke dalam basket. Ni dalam basket. Ni basket dia. Korang nampak? Basket dia. Itu fungsi skimmer. Selain daripada menyedut air, dia akan perangkap. Okey, serangga, nampak ada serangga, lepas tu daun-daun kering. Itu fungsi dia. Fungsi dia boleh dikatakan dua lah.
satu sedut, satu lagi dia perangkap serangga-serangga kecil ataupun tolong kecil lah. Okay, itu untuk skimmer. Untuk main drain, buat untuk main drain buat cover putih cover tu kena ada bagi aku, sebab ia salah satu untuk lebih selamat, untuk keselamatan bagi kanak-kanak, sebab sistem dia menyedut. Aku pernah try tak pakai dia punya cover ni, dia memang ada sedut pada kaki aku lah. Okay, tapi tak kuat, cuma untuk kanak-kanak kena ada, wajib ada, selamat untuk kanak-kanak. So bila korang pasang cover dia ni, dia kurang sedutan lah, dia lebih kepada menyedut air. Okay. So pipe ni tadi, okay, skimmer main drain, satu pipe tu, okay, dia akan melalui ni, tepi kolam ni. Okay. Kalau korang pernah nampak video sebelum ni, kalau korang perasan ada pipe bawah ni. Okay. Pipe skimmer dengan main drain ni tadi akan lalu dekat sini. Dua ni. Dia akan lalu dua ni. Okay, ni pipe skimmer korang kena tanda lah. Jangan tak tanda, nanti terlupa mana satu skimmer. Okay, korang tanda skimmer, tanda main drain. Okay, daripada skimmer dan main drain ni, sebelum naik ke satu hose, kita kena pakai stokok. Satu untuk skimmer, satu untuk main drain, supaya memudahkan kita open dan close lah. Kalau ada kegunaan atau tak ada kegunaan, kita boleh open close lah. Itu function dia, kena ada lah supaya mudah. Ok, daripada dua ni tadi pergi ke satu. Okay, satu ni tadi dia akan pergi ke water pump. Ok, water pump ni aku guna 1 horsepower dah cukup, sebab aku tak ada guna banyak water fountain. Ok, kalau korang nak lebihkan water fountain, kena pump besar sikit lah, 1.5 maybe kan, sebab yang ni aku pakai 1 dah cukup. Ok, brand yang aku gunakan ni, ok, brand kolam yang aku gunakan ni semuanya daripada Waterco. Ok, daripada pump ni tadi, dia nak akan pergi ke sand filter. Ni sand filter. Sand filter ni lebih kurang dalam, kalau korang boleh tengok sini, dia punya pasir 40 kilo. Dia punya pasir 40 kilo. Ok, bila dia dah masuk ke, ok, ini yang aku kata valve ni tadi. Valve ni function dia yang macam aku cakap tadi, bila ada sedutan, valve ni terbuka. Ok, bila off, valve ni tertutup. So bila korang pakai valve ni, ok, kelebihan dia, dia akan perangkap segala pasir ataupun air-air kotor untuk pergi balik ke pump, dan seterusnya mungkin boleh pergi ke kolam balik. Ok, daripada valve ni tadi pergi ke sand filter. Ok, ini yang korang tengok ni pipe waste. Main drain tadi, aku lupa nak terangkan. Main drain tadi, dia punya function dia sedut yang pada dasar lah. Okay, pada dasar dia akan sedut untuk bersihkan air, dan dalam masa yang sama juga penggunaan dia untuk buang air, sebab dekat sini. Okay, so sebab ini korang kena ada lah untuk waste punya pipe dengan standby satu stokok dekat sini. Okay, sebab dekat sini dia ada manual selection dia lah. Buat masa ni aku gunakan filter biasa, pusing running biasa punya. Aku gunakan waste, aku gunakan pet wash. Korang boleh nampak pet wash ni, sorry, pet wash. Buat masa ni aku gunakan filter normal biasanya, filter, waste,
backwash. Yang close, rinse, recirculate. Okay, recirculate ni aku masih tak gunakan lagi lah. Aku tak tahu macam mana sebab penggunaan dia. Sebab biasanya aku buat sekarang ni, buat masa ni aku buat backwash dengan waste sajalah. Okay. So ini pipe untuk waste. Pipe untuk buang. Okay, ini kena ada lah pipe ni. Okay, bila dia proses ni, dia dah bagi air cantik, dia akan tendang balik, akan melalui sini. Pipe pergi ke kolam sini. Ni tadi masuk. Okay, ni aku nak bagi korang faham lah. Minta maaf kalau aku ulang 2-3 kali, tapi aku nak bagi korang faham. Ni masuk, pump. Okay, dia naik pergi ke save filter tendang balik ke kolam. Okay, ke kolam ni tadi, okay, daripada masuk tadi, membrane dengan skimmer 2:1. So untuk keluar dia akan jadi 1:2. Okey. Itu terpulang kat korang lah. Kalau korang nak lebihkan water fountain ke apa ke, mungkin dia akan jadi 3-4. Kan? So yang aku buat ni 2 saja. Satu eyeball, satu lagi water fountain. So daripada 1 pergi ke 2. 2 ni tadi sebelum pergi ke kolam, okey, kena ada stock up jugalah. In case kalau apa-apa korang boleh on off. Okay, standby siap-siap. Ada buat kerja 2 kali. Okay. Yang ni water fountain. Water fountain ni tadi, satu, dia akan aku buat 2 lah. Okay, sini satu water fountain. Dan belah ujung sana, satu water fountain. Water fountain ni pun untuk aksesori je. Kan? Nampaklah ada air pancul sikit. Okay. Pipe yang nombor 2. Pipe yang nombor 2 panggil eyeball. Yang ni akan pergi ke sini. Ni cover dia ni cover dia ni memang ada jual kat kedai kolam lah. Cover dia ni, dia ada cover dia. Dia ada aksesori. Ni panggil aksesori dia lah. Kan, nampaklah cantik sikit. Kan, tak ada nampak pipe. Betul. Okay, pipe aku gunakan ni pipe jenis PVC 40mm kelas 7 sirim. Saiz dia 40mm kelas 7. Kelas 7 ni dia tebal. Okey, sebab kita DIY kan, kita tak nak buat kerja 2-3 kali ataupun yalah, bila DIY kita rasa lebih confident lah. Kita pakai barang-barang yang ada kualiti sikit, tak apa. Kan? So aku harap korang faham. Aku harap korang faham dengan penerangan apa yang aku buat ni. Okey. So kalau ada kekeliruan ke ataupun rasa macam tak faham ke, atau ada otai-otai kat luar sana ataupun orang yang lebih tahu tentang benda ni, mungkin kita boleh berkongsi dalam komen lah. Kita komen kat situ, mungkin yang lain boleh bagi manfaat untuk timba ilmu. Sebab benda ni sebenarnya mudah je. Benda ni mudah je. Cumanya sekarang ni apa yang korang perlu buat, buat dan cuba buat. InsyaAllah boleh. Okay, ini aku buat ni, apa yang aku terang ni berdasarkan daripada aku punya pemahaman aku. Okay, aku harap dengan pemahaman aku ni, dengan apa yang aku terang ni, korang pun sama boleh faham. Okay, so untuk hari ni tu je yang aku boleh bagi penerangan tentang circulation skimmer. Untuk overflow aku tak boleh bagi penerangan sebab aku tak buat dan aku pun tak tahu. Sikit-sikit tahulah, tapi nak bagi penerangan sebab aku pun tak buat. Aku buat sistem skimmer. Skimmer ni bagi aku lebih mudah lah. Okey, skimmer ni dia cost dia mungkin lebih kurang
kurang sikit daripada sistem overflow, yang kata sistem overflow ni lebih cantik. Okay. Sebab air dia akan mengalir ke sisi kolam. Air dia akan memenuh. Okay. Air dia akan memenuh dan dia akan melimpah ke sisi kolam. Dalam masa yang sama kita kena ada longkang dan dia akan pergi ke tangki spare lah. Tangki spare tu dia akan tenang balik pergi ke kolam. Itu yang aku tahulah. Tapi aku rasa untuk DIY ni lebih mudah buat sistem skimmer lah. And sistem skimmer lebih mudah lah bagi aku. Ini je lah penerangan yang aku boleh bagi untuk hari ni. Kalau ada apa-apa kemusykilan ke apa ke, mungkin kita boleh kongsi dalam komen. And so jangan lupa subscribe, tekan like, share, tekan loceng supaya aku boleh memberi semangat pada aku untuk buat lebih lagi video tentang kolam renang ataupun projek-projek DIY aku yang akan datang lah. So terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton.